dia simple je tentang mechanism of blood clotting ni. Okay, so kita pergi dulu kenapa mesti ada blood clotting mechanism in our body. So ditanyalah what happen when your finger is injured. Okay, so darah akan keluar lah, blood will flow out from the wound until you apply pressure directly on the wound. Okay, ini salah satu juga kaedah untuk rawatan kecemasan juga. Okay, sekiranya kamu ada sebarang luka, kamu kena tekan, bagi pressure pada luka tersebut. Sebenarnya kita boleh bantu untuk stop the bleed temporarily. Okay. However, sebenarnya kita buat macam tu untuk beri masa body kita to undergo blood clotting. Okay, nak bagi body kita masa untuk jalankan proses blood clotting tu. That's why kita bantu dengan kaedah kita akan tekap dulu sebarang luka dengan apa-apa tekanan lah, biasa orang letak kain ataupun tangan pun boleh, tapi dengan cepat dan segera. Tekan dulu dekat situ sebab apa? Okay, kita nak stop or minimize the loss of blood. The stop or minimize the loss of blood ni dia akan maintain the blood pressure lah. Okay, so tidak akan menyebabkan pesakit itu boleh jadi terpengsan ke. So blood pressure ni dia berkait dengan yang pertama ni ya. Okay, pada masa yang sama to prevent infection. Okay, dengan kemasukan mikroorganism. Okay, so itu adalah why blood clotting mechanism is very important in our body. Okay, so ini mechanism dia. The first is bila kamu injured. Okay, ni seperti dalam video tadi lah, kalau kamu tengok bila kamu injured adanya bahagian kamu punya blood vessel tu dia break, skin pun dia break kan, dan the first platelet dulu. Okay, dia akan clump at the wound. So bila platelet sampai dekat situ, ini pun temporary. Kalau dia luka yang kecil, platelet ni pun dia dah memadai sebenarnya. Dia dah sufficient untuk platelet ni untuk tutup luka tu kalau luka tu kecil. Tetapi sekiranya luka itu lebih besar, the platelet clump at the wound ni hanya temporary sahaja. Temporary sahaja Okay, so dia kena dibantu lagi dengan beberapa faktor lain yang akan menyebabkan akhirnya the blood clotting tu menjadi complete lah, dan dia akan stop the blood loss tadi. Okay, dan kat sini dia kata bila dia dah berkumpul tadi, okay, dia dah berkumpul platelet, okay, campur lagi dengan tisu-tisu yang rosak dan juga clotting factor in our blood. Gabungan daripada clump of platelet, damage cell and clotting factor tu dia akan menyebabkan the blood plasma forms activator called thrombokinase. Okay, so bila sebut ACE ni kait dengan enzim lah, membentuk thrombokinase. Kalau kamu tengok dalam video tadi disebut thromboplastin, sama ya. So thrombokinase ni okay, bercampur pula with the aid of calcium ion, vitamin K. Okay, dia akan convert ada satu protein di dalam kamu punya plasma tu namanya prothrombin. Okay, dia akan thrombokinase ni dia akan tukarkan prothrombin tu kepada thrombin. Okay, so ni ada sejenis protein ya, protein di dalam kita punya blood plasma. So prothrombin ni di dalam keadaan inaktif. Okay, bila thrombokinase ni wujud dekat dalam plasma tu, dia akan activate the prothrombin to become a active thrombin. So thrombin ni pula akan catalyze to catalyze the conversion of fibrinogen to fibrin. Okay, so ini ada satu lagi protein dalam kita punya plasma yang dipanggil sebagai fibrinogen. Ini pun sama juga, sejenis protein juga. Okay, tapi dalam keadaan asal dia soluble. Tetapi bila adanya berlakunya injury, so dia akan bertukar daripada soluble kepada insoluble. Okay, kepingan-kepingan lah, kepingan-kepingan fibrin. Okay, so ini ditukarkan sekiranya adanya thrombin. Thrombin ada, barulah fibrinogen akan tukar kepada fibrin. Okay, daripada soluble kepada insoluble. Bila ada fibrin ni dia macam glue ataupun dia macam jaring lah, jaring ataupun glue. Okay, the thread like protein fiber that form a network of wound surface to the
to trap the erythrocyte and to close the wound to prevent blood loss. So last sekali kena ada fibrin ni lah yang paling kuat sekali. Dia macam glue dan juga macam jaring yang dia akan perangkap red blood cell. Yang ni yang paling kuat sekali. Dan so inilah rupa dia. Macam mana setelah fibrin tadi tu, fibrin yang jaringan glue tadi tu, dia akan merangkap seberapa banyak red blood cell yang ada, dan akhirnya red blood cell tu akan terkumpul kat tempat luka dan dia akan menjadi penutup lah kat situ. Dia akan cover tempat yang telah luka tu. Okay, fibrin with red blood cell. Sebelum ni kamu belajar platelet kan, platelet yang dia help blood clotting. Ya, platelet, tapi platelet tu sebenarnya dia cerita awal je. Kalau ada luka, platelet dulu, tapi sebenarnya yang paling strong sekali kena ada bantuan red blood cell with the fibrin. Dia dan akhir sekali dah blood clot tu dah ada, so dia akan kering. Dah kering dia akan form scab to cover the wound. Then the wound heal, the new skin is formed, the scab peel off. So yang kamu nampak tu sebenarnya adalah red blood cell kamu yang dah berkumpul dan dah kering lah dekat kawasan luka tu. Jadi bagilah masa dia kering betul-betul dan bagi masa untuk new skin form, okay, under the scab tu. Bila dah okay, the scab tu akan hilang sendiri. Cikgu nak tambah sikit je pasal kamu punya soalan hari tu tentang blockage dekat coronary artery . So soalan ni sebenarnya dia kena tambah ni coronary artery saja sebab jawapan dia tentang coronary. Okay. So sekiranya ada blood clot, tadi mekanisme of blood clotting. Tapi mekanisme of blood clotting ni penting kalau kamu berlaku kecederaan sahaja. However, blood clot ni is very dangerous bila dia berada dalam your circulatory system. Okay. So dia ada satu pula. Heparin kita punya satu chemical dalam kita punya body. Heparin ni dia akan menyebabkan blood dalam body kita ni akan maintain tidak akan clot. Okay, heparin ni akan menyebabkan tidak akan clot sebab sekiranya berlaku blood clotting dekat mana-mana part of our body sangat bahaya. Jadi blood clotting ni tak boleh sebarang berlaku. Banyak sangat benda yang akan involve dan akhirnya jadi blood clotting. Maksudnya blood clotting ni bukan simply boleh berlaku macam tu kecuali dalam emergency sahaja. Okay, so dekat sini kalau blood clot dekat your coronary artery. So coronary artery ni dia adalah supply oksigen kepada kamu punya blood muscle. So bila coronary artery ni tersumbat, your heart muscle ataupun your heart tissue dia akan die. Tak dapat oksigen, mati, dia akan die. So lama kelamaan the remaining tissue yang ada tu dia dah tak mampu untuk menjalankan to beat. Akhir sekali the heart muscle akan jadi weak dan boleh kena heart attack lah. Sebab tidak ada oksigen lagi. Coronary artery ni dia sebab dia yang bantu supply oksigen so that your heart muscle tu dapat energy. So dia boleh beat kan. Kalau dia tak ada, no oksigen, lama-lama boleh jadi weak and heart attack. Okay, kita sambung sikit lagi. Kamu dah belajar, so cerita pasal blood group ni macam mana boleh terfikirnya adanya orang nak fikir pasal kajian blood group ni. Okay, disebabkan dalam bidang medical beratus-ratus tahun dulu bila ada orang bersalin ke, ada dalam perang ke kan. So dia adanya lah berlaku macam kita juga blood loss. So dia memerlukan transfusion. Okay, tapi zaman dulu dia tahu bila orang tu dia kurang darah dia akan mati. Dia orang buat semua ni atas fikiran logik jugalah, dia tahu akan mati. Tapi bila dia masukkan darah, ada yang hidup, ada yang mati. Okay, orang ni masuk darah hidup, orang ni masuk darah mati. Okay, benda tu berlaku selama beratus tahun. So akhirnya sampailah seorang researcher ni dia telah discover sebenarnya adanya blood ni dia ada kumpulan-kumpulan dia. Okay, human blood group. So after that lepas dia dah discover about human blood group ni, so the blood transfusion become safer. Okay, so dia dapati apabila ada dua blood yang tidak incompatible, okay, dia akan menyebabkan adanya blood clumping. Okay, so dia akan menyebabkan the recipient tu, penerima tu boleh jadi matilah.
kaji kenapa benda tu jadi macam tu. Okey, dan dia dapati bahawa the clumping of blood tu adalah disebabkan oleh kita punya body immune, okey, kepada blood yang dimasukkan ke dalam body kita lah. So itu adalah satu immunological reaction yang datangnya daripada receiver, di mana dalam receiver ni dia ada antibody yang against the donor blood cell. Okay, so dengan tu dia telah mengkaji dengan lebih mendalam lah tentang blood types. Okay, after that, okay, the pathway for blood transfusion to be carried out safely. So dapatlah dia Nobel Prize. Kamu pun boleh dapat Nobel Prize ya. Apa-apa masalah yang berlaku kat sekeliling kita, kamu kena tengok dan kaji. Maybe kamu adalah one of the yang boleh terima Nobel Prize lah one day. Okay. Kita ni, kita jadi blood group kita berbeza sebab kita punya red blood cell. Okay. Kita punya red blood cell ni, atas red blood cell kita, dekat permukaan red blood cell kita ada antigen. Antigen ni macam signature lah untuk setiap red blood cell tu. Saya punya red blood cell rupa macam ni. Saya punya red blood cell rupa macam ni. Okay, rupa red blood cell yang berbeza ni, dia ada 4 rupa yang berbeza. Ada yang rupa yang ada antigen A, antigen B, ada yang gabung dua-dua, ada yang kosong. Tak ada langsung apa-apa. Okay, so the person yang ada red blood cell with antigen A, kita panggil lah dia orang darah A. Okay, the person yang ada atas red blood cell dia ada antigen B, dia panggil lah orang yang darah B. Dan seterusnya lah yang gabung AB, darah AB yang tak ada apa-apa antigen, dipanggil orang darah O. So macam contoh kalau kamu adalah darah A, saya punya red blood cell ada antigen A, sebab itulah kamu darah A. Itu yang menyebabkan kita punya darah berbeza-beza. Okay, so ceritanya pula, kamu tahu body kamu ada immune response okay, body kita dia ada immune response yang sendiri, automatic, so dia akan menghasilkan antibody. Contohnya kamu darah A siapa nama kamu? Aminah Okay, Aminah darah A, dekat dia punya red blood cell ada antigen A. Automatically immune response dalam body dia akan hasilkan antibody B. Dia akan hasilkan B antibody. Dia akan hasilkan antibody yang berlawanan. So darah B tak boleh masuk. Antibody ni dia akan lawan. Macam tu. Okay, kalau orang tu pula B ni apa? Badul. Okay. Immune response dalam badul punya blood, dia akan hasilkan antibody. Okay, yang berlawanan ini automatik memang ada dalam body dia. Disebabkan immune response tu. Dan seterusnya lah kalau AB antigen dia tak ada antibody. Okay, sebab dia ada A dengan B, dia tak ada antibody. Dia tak boleh ada antibody. Kalau tak nanti seranglah dia pada red blood cell ni, dia tak boleh ada antibody. Manakala untuk blood type O, dia ada anti-A antibody dengan anti-B antibody. Dua-dua dia ada. Okay. Disebabkan immune response dia. Jadi antibody dengan antigen ni dia akan berlawanan duduk dalam body kamu. Tapi kumpulan darah kamu ditentukan oleh antigen. Sebenarnya berlakunya kesilapan sewaktu pemindahan darah, dia akan menyebabkan antibody di dalam body kamu, dia akan act against the antigen on the red blood cell of the donor. Dia yang bahaya ni bukan antibody dekat donor tu. Yang bahaya ni antibody dalam badan kamu sendiri. So ni badan kamu. Okay, kamu dapat darah. Yang bahaya bukan darah, bukan antibody daripada darah yang didermakan tu. Yang bahaya tu antibody yang dalam body kamu sendiri. Antibody dalam body kamu. Ni yang dia akan serang darah yang diterima daripada donor. Okay, dia akan menyebabkan clumping ataupun nama lain agglutination ataupun coagulation, samalah tu. Okay, dan dia akan menyebabkan
boleh menyebabkan kematian lah, menyebabkan clumping pada blood yang didermakan pada kamu dan dia akan merosakkan your blood circulatory system. Okay. So inilah gambar dia. Kamu darah A, kamu ada antigen A, dalam body kamu ada anti-B antibody. Cara tulis tu kena betul ya. Anti-B antibody ni adalah antibody B. Okay, kalau mau darah B, kamu ada antigen B. Kamu ada anti-A antibody. Seterusnya lah. Antigen AB, kamu tak ada antibody kalau kamu AB. O, kamu tak ada antigen atas red blood cell, kosong je red blood cell kamu, tetapi dalam body kamu ada antibody. Dua-dua sekali. That's why O tidak boleh terima apa-apa darah daripada types yang selain daripada dia, sebab dalam O tu dia ada banyak antibody yang lain. Nanti dia akan fight ataupun destroy red blood cell yang masuk ke dalam body dia. Okay. Cikgu laju je ni. Okay, dah nak ni dah habis dah. Okay, cikgu pergi kepada cerita yang complicated sikit. Okay, tadi cerita pasal antigen ada 4. Kita tambah lagi satu antigen. Okay, ada satu lagi antigen kamu kena consider, iaitu dipanggil sebagai rhesus antigen. Okay, rhesus antigen ni sama ada kamu ada atau tak ada. Some of us have it, some of us don't. Okay, if it is present, the blood is kamu dipanggil rhesus positive sekiranya antigen tu ada, dan if not, it's rhesus negative. Okay, disebabkan adanya rhesus ni, so jadi dia akan tambahlah blood group kamu adalah blood group A with positive, rhesus positive ataupun A with rhesus negative. Most of people adalah rhesus positive, hanya sebilangan kecil sahaja yang rhesus negative. Okay, so kalau kamu rhesus negative, kamu dapati kamu adalah rhesus negative, kamu kena attach dengan hospital. Kamu kena rajin derma darah dan juga kamu kena rajin attach dengan hospital untuk sekiranya berlaku apa-apa, dia orang tahulah kamu ada rhesus negatif yang tidak boleh menerima darah selain daripada rhesus negatif sahaja. Dan kamu juga kena rajin dermakan darah untuk orang yang sama golongan dengan kamu. Okey. So daripada cerita tadi, kesimpulannya ada 8 kumpulan darah. 8 kumpulan darah, A positif, A negatif, B positif, B negatif, AB positif, AB negatif, O positif, O negatif. So kalau kadang kamu pergi buat cek darah ya, dia akan ada buat kad untuk kamu. So dekat kad tu dia bukan tulis A sahaja, dia akan tambahlah A positif. Ni dapat A plus lah ni. Okay, ataupun A negatif. Bolehlah. Dia hanya berbahaya kepada orang yang rhesus negatif sahaja. So bila dia rhesus negatif, okay, dia kosong lah. Dia tak ada antigen rhesus tu. Okay, dia kosong je, red blood cell dia kosong. Tetapi immune response dia akan menghasilkan anti-rhesus, tapi anti-rhesus panggil anti-D ya, anti-rhesus antibody. Dalam body dia ada. Ini untuk orang yang rhesus negatif. Jadi dia ni yang bahaya sebab dia ada antibody. So dia hanya boleh terima blood yang daripada rhesus negatif juga. Ya. So yang rhesus positif tak apa. Kamu positif, kamu boleh terima daripada yang negatif, kamu boleh terima daripada positif sebab your body tidak ada antibody untuk rhesus. Yang bahaya adalah rhesus negatif sebab dia ada antibody. Okay, so dia clumping tu macam ni lah. Bila dia ada antibody ni, kamu tengok dia akan clump blood together. Okay, ataupun dia akan agglutinate. Glue lah kan, dia akan glue the blood, so dia akan berlakulah agglutination. Okay, last sekali. Okay, bila cerita pasal pregnancy, orang mengandung, kan ada je mak kamu darah lain, kamu darah lain, tetapi itu tak membahaya. Contohnya mak kamu darah A, kamu darah B, tapi itu tak membahaya. Kenapa yang itu tak membahaya, tetapi untuk rhesus dia berbahaya? Okay, so cerita kat sini dia berkaitan dengan antibody juga. Okay, walaupun kamu dan mak kamu berlainan kumpulan darah, okay, kumpulan darah yang biasa tadi, anti-A antibody dengan anti-B antibody yang ada dalam body kamu ataupun body mak kamu, antibody ni dia punya saiz dia lebih besar.
Okay, dia large molecule and cannot cross the placenta. Kita tahu kan darah ibu dan anak tidak bercampur. Okay, mother and fetus dia punya darah tidak bercampur, tetapi the mother tu supply the nutrient to the fetus through placenta. So dia supply oksigen, fetus bagi balik waste kat mother dia supaya mother dia buangkan waste untuk dia, tapi semua tu bukan melalui pencampuran darah. Dia hanya melalui bahan-bahan tu diffuse sendiri through the placenta. Anti-A antibody, anti-B antibody tidak berbahaya sebab saiznya besar untuk melalui placenta. Tetapi anti-rhesus antibody ataupun anti-D antibody ni saiz dia lebih kecil. Okay. Jadi sekiranya berlakunya kes mother dan fetus berlainan rhesus, okay, dia akan menyebabkan boleh berlaku bahaya sebab rhesus antibody daripada mother tu dia boleh cross the placenta dan attack the red blood cell of the fetus. Okay, so ini cerita dia. Okay, tetapi cerita ni dia hanya berbahaya selepas anak pertama. Okay, untuk anak pertama dia tak berbahaya sebab apa? Body mak dia tu tak trigger lagi antibody. Okay, so mak dia ni rhesus negatif ya. Rhesus negatif. So rhesus negatif dalam red blood cell dia kosong, tak ada apa-apa. Sepatutnya dia boleh produce antibody. Tapi sebabkan dia tak pernah berjumpa lagi dengan rhesus positif, jadi antibody belum create lagi dalam body dia. So untuk first pregnancy, selamat. Okay. Tetapi month of pregnancy, untuk anak yang pertama, the fragment of fetal blood cell containing antigen D cross the placenta. Okay, boleh jadi ada leaking. Ada leaking, darah baby yang pertama tu masuk ke dalam body mak dia. So bila adanya red blood cell yang baby punya tadi ya, termasuk dalam body mak dia, so body mak dia automatically akan ada immune response, dia akan hasilkan antibody. So antibody ni akan duduk dalam body the mother lah. Tapi anak yang pertama biasanya selamat sebab antibody tu tak fully develop lagi. Yang anak pertama ni lah, yang anak pertama. Okay, darah dia termasuk sikit, so mother dia akan ada immune response, produce antibody. Yang ni lah, colour ni ni antibody dia. Okay, so kemudian mother tu mengandung lagi. So bila anak kedua, the antibody tu dah readily ada dekat dalam the body of the mother. So macam kita cerita tadi, size dia tu kecil. So dia boleh pass through the placenta. So anak kedua tak selamat sebab anak kedua dia sekiranya rhesus positif, the antibody tu dia akan attack the red blood cell of the fetus yang second dan third. Okay, so the fetal red blood cell destroy sebabkan antibody yang daripada mak dia yang cross placenta tadi. Okay. So itulah cerita dia, berbahaya sekiranya kamu tidak mengetahui daripada awal, terutamanya perempuan lah. Kamu tidak mengetahui daripada awal yang kamu adalah rhesus negatif. Rhesus negatif sahaja bahaya, rhesus positif tidak ada apa-apa. Kalau mak dia rhesus positif, anak dia rhesus negatif tak membahaya sebab mak dia tidak ada antibody. Pun tidak membahaya juga. Okay. So baby yang kena tu, dia punya red blood cell akan destroyed and the condition is called erythroblastosis fetalis. Okay, so dia kena blood transfusion, tukar darah. Okay, ataupun kalau dia lambat, dia boleh kena anemia ataupun mental retardation. Okay, lain apa lagi Okay, kaedah kita nak treat the mother adalah kita menggunakan sejenis protein yang dipanggil sebagai globulin. So protein ni dia boleh suppress ataupun boleh stop the formation of antibody, anti-rhesus antibody. Gambar baby yang kena erythroblastosis fetalis ni kamu boleh try Google jugalah. Dia memang dia punya baby tu condition red blood cell dia tak elok sebab red blood cell dia pecah-pecah.
Jadi kita boleh nampak lah dia punya baby tu merah-merah lah kulit dia tu sebabkan red blood cell dia clumping sana sini kan.